Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Baiklah, kita semua tahu sekarang ini walaupun semakin hari kes kita semakin menurun, namun kita masih belum menang sebagai rakyat Malaysia, ya. Perlu sentiasa bertanggungjawab untuk patuh pada SOP. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai pelitup muka ni bila keluar, berada di tempat sesak, di tempat orang ramai, pakai mask. Sentiasa sanitize tangan untuk pastikan kuman-kuman di tangan kita ni terhindar, semua kuman dilari. Dan yang paling penting, jagalah penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Baik, untuk subjek hari ini, satu lagi subjek yang agak menarik kerana apa, kita akan belajar sesuatu subjek yang melibatkan kelestarian, iaitu subjek asas kelestarian. Kalau nak tahu siapa gurunya, mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Itulah dia guru kita pada hari ini, iaitu Cikgu Nur Aliza dari SMK Segambut Jaya, Kuala Lumpur, ya. Assalamualaikum Cikgu Aliza, apa khabar? Waalaikumsalam. Cikgu berjubah biru hari ini, sangat manis orangnya. Selamat datang ke studio Road to Success SPM hari ini, ya Cikgu. Ya, okey, sebelum kita mulakan, mari kita sama-sama ke meja istimewa kita. Wani nak jemput Cikgu sinilah. Untuk kita sama-sama sanitize tangan dan buka pelitup muka untuk membasmi segala kuman yang ada. Tiba silakan Cikgu, pakai dulu hand sanitizer. Ini bekas Cikgu, boleh simpan dalam ni. Saya pun pakai juga. Lepas tu Cikgu dah boleh buka pelitup muka dan simpan dalam bekas yang disediakan. Okey, Wani pun boleh buka dah. Sambil itu Cikgu, kita nak borak-borak sikitlah dengan Cikgu untuk subjek asas kelestarian ini. Mungkin Cikgu boleh terangkan secara ringkas kepada mereka yang tidak tahu apa itu sebenarnya asas kelestarian. Menceritakan tentang apa dalam konten subjek ini, Cikgu? Okey, asas kelestarian ni adalah satu subjek yang kita ataupun KPM sediakan untuk pelajar-pelajar yang tidak dapat masuk ke sekolah teknik, yang belajar di sekolah biasa, sekolah-sekolah aliran agama. Maksudnya masa depannya insya-Allah dia akan jadi jurutera yang ada kelestarian. Bukan mencipta sesuatu saja, tetapi lebih concern supaya menjaga alam lah. Okey, supaya dia terpelihara agar boleh digunakan untuk generasi masa depan. Oh, maksudnya dia ada kaitan dengan kejuruteraan juga? Ya. Okey, baik. Sesuatu yang menarik, Wani pun nak tahu lebih lanjut. Tapi sebelum itu, kita nak bagi Cikgu bersedia. Tapi jangan ke mana-mana lah. Kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Saya suka subjek asas kelestarian ini sebab saya dapat mempelajari dengan lebih mendalam tentang alam sekitar dan kelestarian alam. Daripada subjek ini juga saya dapat skor dengan senang dalam peperiksaan sebab terdapat kerja khusus dan projek yang akan dibuat. Jadi kesimpulannya, subjek ini dapat menarik minat pelajar untuk belajar dengan lebih mendalam tentang alam sekitar. Dengan mempelajari subjek asas kelestarian, saya dapat mengetahui tentang faktor reka bentuk.
iaitu faktor manusia, faktor fungsi, faktor estetika, faktor kekuatan dan faktor bahan. Ini dapat menarik minat saya untuk mengetahui lebih lanjut tentang faktor-faktor yang perlu diambil kira bagi menghasilkan sesuatu produk. Saya mengambil subjek asas kelestarian kerana saya minat terhadap kejuruteraan. Apa yang saya pelajari pada tahun lepas ialah bab 4 pengangkutan tentang enjin diesel, enjin 4 lejang, enjin 2 lejang, kawalan elektrik, kawalan hidrolik dan kawalan pneumatik. Kesimpulannya, asas kelestarian merupakan subjek asas bagi kejuruteraan. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry serta guru kita hari ini, Cikgu Nur Aliza Ramali selaku Ketua Panitia Asas Kelestarian dan juga kita akan bersama dengan pelajar dari SMK Segambut Jaya, Kuala Lumpur. Jom kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum. Unmute dulu mic tu. Baru boleh kita dengar suara mereka semua. Tu dia, semua pelajar perempuan cantik-cantik belaka ya, comel-comel semua. Kita ada Auni Khalida, kita ada Nurul Syafiqah, Amira Batrisha dan juga Nurdini Izzati. Apa khabar semua, sihat? Sihat. Alhamdulillah. Cikgu ni semua anak murid kelas cikgu ke macam mana? Volunteer anak ke murid apa? kelas saya. Anak murid kelas cikgu, satu kelas semua? Satu kelas kita ada 6 orang lah. Ada lelaki sebenarnya. Ada Di Puteri lelaki? je ada yang berkesempatan hari ni. 6 orang sahaja dalam kelas ya cikgu? Wah, tu mesti keakrapan dia tu. Ui, dah macam tak boleh nak dipisahkan lagi tu. Okey, sekarang ini kalau macam anak murid cikgu semua dah sedia, anda di rumah pun sudah bersedia untuk sama-sama kita belajar asas kelestarian, dipersilakan cikgu. Mari kita mulakan. Okey, baiklah. Okey, saya Cikgu Nur Aliza binti Ramali dari SMK Segambut Jaya. Okey, jadi hari ini tiba giliran subjek saya lah, asas kelestarian, kod kertas 3768 ya. Dan hari ini kita fokus pada Road to Success SPM 2021. Okey, macam semua pelajar asas kelestarian tahu, ini buku teks kita lah, ya. Buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. So macam ni, macam menjaga alam sekitar macam tu, ya. Okey. Okey, anak-anak murid saya ni kiranya dikategorikan sebagai kelas sains teknikal. Bukan sains tulis lah, sains teknikal. Dan untuk SPM, kita ada wajaran untuk peperiksaan bertulis. 70% dan juga kerja khusus 30%. So inilah keunikan subjek-subjek yang baru-baru ni, yang mata pelajaran elektif ikhtisas. Berapa tahun dah sebenarnya subjek ni cikgu? Kita mula dari 2018, okey, 19, 2020 baru beberapa bulan baru berakhir SPM-nya. Dan kita sekarang fight untuk SPM yang barulah. SPM 2021. Itu dia. Yes. Okey. Ini kita punya peperiksaan bertulis ya, peperiksaan tulis kita. Jadinya 2 jam 30 minit. Yang kita tulis ini 100%, markah penuh lah. Tetapi untuk wajarannya adalah 70% saja, ya. Okey. Dan bilangan soalan, kita ada 20 soalan struktur. Maksudnya ada isi tempat kosong, turutan. Ya. Yang ini wajib jawab lah. Dan membawa markah 50. Maksudnya bahagian A 50, okey. Bahagian B pun 50 juga. Dan 4 soalan isi yang wajib dijawab oleh pelajar-pelajar ni. Okey. Okey. Dan kita pergi pada yang keunikan lah. Subjek baru sekarang ni. Keunikan dia yang ini. Kerja khusus untuk 100% tapi wajaran 30%. 30%. Tingkatan 4 fasa 1 Ogos hingga September. Ya. Dan tingkatan 5 fasa 2 masa dia form 5 sepatutnya kita dah terima soalan baru lah ni. April hingga Jun. Okey, maka 100%. Okey, untuk highlight lebih lagi kepada kita punya keunikan kerja khusus. Okey, Wani boleh tengoklah keseronokannya. Sebab tu kalau nak ambil subjek ni dia kena kental, kena semangat juang kena tinggi. Okey. Yes. Baik. Okey, kita tengok. Okey, ini kerja khusus kita pada tahun 2018. Form 4 student ni dibuat pendawaian, pemasangan pendawaian elektrik satu fasa. So masa ni grouping 2 orang satu projek. Okey, yang sebelah ni dia buat baju kompos lah. So grouping lah. Ini dah dilalui oleh pelajar-pelajar ataupun calon-calon asas kelestarian SPM 2018. Satu Malaysia sama Okey. Dan pada tahun 2019, ini pula kerja khususnya. Penulisan kebentuk dan juga masa dia tingkatan 5 dia buat electrical juga. Tadi 2 orang satu projek, sekarang 1 seorang. Wow, ni buat seorang diri? Seorang Hebatnya buat. Maksudnya kalau mereka kata ada failures, kita bagilah overcome that failure. Atasi masalah. So di situ dia belajar untuk lebih yakin lah di usia-usia macam ni.
So lepas tu kita tunjuk gambar menyala, maksudnya dah berjaya lah. Okey. Final result dia. Final result dia. Okey. So tahun ini, ni tahun yang baru habis lah, SPM yang baru kita ni. So masa tingkatan 4, SPM ni dia buat penulisan reka bentuk. Dan masa tingkatan 5 ni dia buat pasu simen ferro. So maksudnya setiap seorang buat pasu simen ferro tu, akhirnya sampai dia jadi macam ni lah. Okay? Tak kisah pelajar lelaki ke, pelajar perempuan ke, semua dia akan buat. Okey, tapi di situ nampaknya secara puratanya lelaki semua. Ya. Wah, hebatlah mereka. Tapi ada juga sekolah yang ada pelajar perempuan juga dan boleh siap awal juga. Tu saya kata kena cakap, kita tak payah tengok lelaki ke perempuan. So semangat tu yang penting ni lah. Semangat tu yang penting ni. Okey. So tahun ini, inilah calon-calon ni. Itulah yang ada lelaki 2 orang yang tak ada tu hari ni. Okey. So diorang menghasilkan efektif mikroorganisme. Maksudnya kita potong nenas, kita potong pisang apa semua, kita peramkan dan kita akan tapis, kita dapat hasil dan kita akan guna untuk siram pokok ke, untuk menambah dia punya menggalak untuk dia tumbuh dengan baik lah. Penghasilan EM. Efektif mikroorganisme. Okey. So dia baru habis lah ni. Okey. Yang ini kita hitamkan sebab belum turun lagi soalan untuk apa yang diorang akan hadapi seterusnya. Ini kerja khusus. Okay. Baik, maksudnya mereka buat projek tu itu dah dah dinilai ke belum, cikgu? Kalau yang ini kita belum menilai. So saya baru final beberapa hari lepas lah, kita baru macam mana cakap, tapis dia, simpan lagi, dan dia akan di samping buat macam ni, dia akan present pula. Dan dia akan buat dokumentasi pula. Seorang diri? Seorang diri. Wow. So banyak learning process di situ. Selain daripada periksaan yang biasa dia lalui lah. Menariklah, tak adalah semata-mata di atas kertas sahaja. Wow, best lah subjek ni sebenarnya. So kena tu saya kata kena macam mana, kena try join, ambil subjek yang ada kerja khusus ni, dia untuk kita lebih kuat semangat. Okey, cikgu. Okey. So ini okey. So kita pergi pada tajuk lah. Ini kalau yang berminat lah nak ambil. Ini yang kita akan belajar. So bab 1 kita ada perkembangan teknologi dan kelestarian. Okay. Yang kedua kita ada reka bentuk. Okay. Design lah, kita belajar design sikit. Yang ketiga kita ada sumber tenaga. So belajar pasal solar, mengenai solar. Okay. Mengenai hidroelektrik. Okay. Sumber-sumber tenaga tu. Dan bab 4 kita ada pengangkutan. Di sini kita akan belajar pneumatik, hidrolik. So kita akan belajar benda-benda tu. Itu masa tingkatan 4 lah. Okay. Baiklah, okey. Ni yang kita akan pelajari lah semasa tingkatan 4. Ni bab 1. So bab tu ada hijau-hijau tu. Lebih kepada teknologi hijau. Okey, ni design lah. Okey. Okey, yang ini yang saya kata belajar pendawaian tu. Pendawaian di rumah. Supaya kita alert lah. Atau macam ni, kita lebih peka dekat rumah, bukan sesuka hati boleh tolak ke. Dia punya voltage yang masuk tu kuat tinggi. Jadi kalau kita ada ilmu, kita tahu yang mana boleh di ni. Current tu lalu kat mana. Macam kalau tiba-tiba blackout rumah tu, ada juga dia punya cara nak tahu baca voltage tu semua. Dia ada equipment dia lah yang khas. Kalau kat rumah tanpa kita ada ilmu yang tinggi, kita akan tolak je. Tolak kita kata menyala kan. Betul. Kita try tutup semua satu rumah, kita tolak satu. Kita bila kita belajar kita tahu elektrik ni lalu dari mana arusnya. Dia keluar kat mana. Kat mana yang ada failures. So kita akan dapat knowledge lah. Baik, okey. Dan di sana nampak dia punya ni lah untuk solar, belajar sikit lah. Okey. Dan kita ni pengangkutan. Ni kawalan elektrik. Kawalan elektrik, kawalan hidrolik, kawalan pneumatik. So kalau kita bercakap mengenai pintu bas, pintu bas itu pneumatik lah. Bila driver tekan je, dia akan buka, dia ada bunyi sikit kan. Itu pneumatik. So kalau hidrolik yang mana? Yang besar. Katalah jengkaut besar, yang ada driver, dia ada two wheel, dia tolak tarik tu. Itu untuk menggunakan hidrolik. Yes. Tenaga tu cukup besar, kuat untuk ni. Walaupun guna bendalih saja. Kita tak bagi cecair, kita bagi bendalih lah. Baiklah. Okey. Bila masuk pada tingkatan 5, fokus lebih kepada pembinaan. Satu bab yang cukup panjang. Maksudnya kita akan belajar, nama pun asas. Asas maksudnya kita bukanlah terlalu mendalam. Jadi asas. Bila asas ni kita akan start dari, maksudnya daripada struktur bawah. Asas apa yang nak digunakan.
sesuai guna asas spek ke, asas rakit ke, ataupun kita panggil asas cerucuk ke. Cerucuk. Tengok keadaan tanah tu di mana, tinggi ke mana. So kalau kata tanah tu tanah paya, guna yang macam mana. Supaya tak ada, bila kita dah siap rumah, kita tak naklah rumah kita retak. Betul. So asas-asas macam ni kita ajarlah lebih kurang kepada murid-murid kita lah. Okey. So bab 2 rawatan air lah. Rawatan air. Rawatan air dan rawatan sisa pepeja. Kita tengok gambar dia sikitlah. Ini yang untuk ukur aras kan. Kita belajar ukur, ya. Okey. Yang ini yang kita kata proses rawatan air. Ini sebenarnya subjek yang bab ini baru jugalah bagi saya. Walaupun saya dah lama mengajar, dulu teknologi kejuruteraan, ini yang barulah bagi saya. So di sini kita akan belajar macam dari sungai ataupun dari punca air yang kita dapat tu, macam mana kaedah last sekali ending sampai ke rumah kita, kita boleh minum air tu. Kita boleh masak. So apa yang berlaku? Ada pemfoliran, dia ada banyak tapisan, ada penyaring-penyaring jaring halus lah, jaring kasar. So knowledge lah, pengetahuan untuk kita ni lah. Dan ini rawatan sisa pepeja lah. Okay. So maksudnya kita bukan ada sok khabar kita main campur dengan sampah lain, so kita casing. Betul. Okey. So kita start ulang kaji sikit. Boleh? Boleh. Secara keseluruhannya ada 7 modul ya, Cikgu? Ya, 7 modul. Untuk tingkatan 4? Tingkatan tak. Kita tingkatan 4 ada 4. Tingkatan 5 ada 3. Oh, 7 untuk keseluruhan tingkatan 4 dan 5. Okey. Ini nak tanyalah ni anak murid cikgu ni. Boleh. Dah kuasai ke semua 7 modul tu? Dia baru belajar sampai yang pembinaan. Baru sampai pembinaan. Lagi 2 lagi. 2 lagi ya. Tapi jadi tahun ni kita nak ulang kaji ni, kita nak tengok kalau mereka betul-betul dah bersedia ke belum untuk menjawab soalan yang akan cikgu bagi hari ni. Dipersilakan cikgu. Okey, tapi kita untuk ulang kaji hari ni kita guna yang ringan-ringan je lah. Sebabnya yang lain yang berat-berat kan. Hari ni yang ringan-ringan sikit. Kalau Wani tengok je dia macam simple-simple, Wani pun boleh jawab. Okey, maksudnya saya boleh cuba untuk jawab boleh lagi. Boleh cubalah untuk jawab. Saya cuba. Okey, cikgu. Okey, so kalau sekejap ya. Okey. Bila bab 1, saya fokus hari ni pada bab 1. Bab 1 sangat simple, kadang-kadang murid-murid boleh baca sendiri saja. Tetapi yang saya cuba tekankan di sini, di mana kita boleh cuba highlight dia punya keyword lah. Okey. So jangan lupa mengenai keyword-keyword masuk teknologi, masuk kelestarian, definisi pemeliharaan, definisi definisi teknologi, definisi kelestarian, definisi kelestarian teknologi. Kalau evolusi era pembangunan, evolusi pembangunan lestari di negara maju dan evolusi pembangunan ke arah kelestarian di Malaysia. Kenapa cikgu kata kita highlight keyword? Sebab setakat yang saya kaji lah, soalan-soalan SPM lepas-lepas, sebab kita fokus pada bab 1 lah ni, pengenalan. Dia satu markah saja, tetapi kita kena grab juga, kita kena dapatkan juga markah tu. Betul. Kalau tiba-tiba keluar definisi, kita pun tak tahu mana satu ni dah belajar banyak kan, sebab tu saya kata kita mula dengan yang simple. This one, ini adalah yang paling simple yang ada dalam asas kelestarian. Kalau kata the next chapter, bab 2, bab 3 dia dah jadi lebih heavy lah, lebih berat. Kalau kat sini pun ada 5 definisi. Ni kalau dia minta definisi boleh confuse juga ni. Mana satu dia minta ni cikgu? Kan. Okey. Dan ada page yang kedua. Ni ciri-ciri rumah lestari, 3 elemen kelestarian, 3 konsep kelestarian, agenda tempatan bersatu. Okey, dan kriteria produk atau sistem yang mengaplikasikan teknologi hijau, dasar teknologi hijau negara, perkembangan teknologi hijau di Malaysia dan isu-isu lah. Kalau Wani tengok dia bukan mudah bahagian A tu kan, kita kata bahagian A ada 20 soalan. 7 modul dah belajar. Ini bab 1, tapi kita punya otak kena laju lah sebab masa periksa dia bukan lama. Betul. Sebab tu kita kena highlight lah. Okey. Kita mula dengan Keratan Akbar ni. Okey. Okey. Macam serius je kan. Siapa yang paling serius muka tu? Okey. Dini Mana Dini? Okey, bawah. Dini. Okey, Dini. Cuba tengok, cuba awak lihat surat khabar ni. Okey. Yang di-highlight ataupun yang ditekankan pada topik tajuk Keratan Akbar ni. Apa yang ditekankan? Apa dia agak-agak Dini? Okay, yang kita nampak kat sini ada strategi 2 dalam 1. Pastikan sungai terpelihara. Terpelihara ke terpelihara tu cikgu? Terpelihara. Dan juga perangi pencemaran sungai. Okey, cikgu tanya Dini apa yang boleh? Apa yang ditekankan dalam Keratan Akbar ni? Okey, mungkin Dini nak cuba jawab.
dia tekankan tentang pemeliharaan. Tekankan tentang pemeliharaan. Pemeliharaan. Maksudnya kita cuba relate dalam slide yang ini. Realitinya, kita boleh lihat pada kerata-kerata akbar yang ada di Malaysia. Ya. Okay. Yang ini strategi 2 dalam 1. Pastikan sungai terpelihara. So, Wani pun tanya kan, cikgu kenapa tak terpelihara kan? Kenapa terpelihara? Kejap kita explain. So, yang ini perangnya pencemaran sungai. Maksudnya sekarang kita punya sungai yang cantik itu sudah tidak cantik lagi. Sudah tercemar. Okay? Kalau kata dah tercemar macam tu, kita nak balikkan dia kepada keadaan yang lebih cantik, kita panggil, kita pulihara lah. Pulihkan Pulihkan semula. dia. Pulihara. Okey. Maksudnya kita pulihkan. Kalau kita boleh maintain, maksudnya dari sungai tu cantik, terus kakak cantik, itu pelihara. Jadi bezalah. Okey, kalau pelihara tu maksudnya kita kekal untuk menjaga dia je. Ya. Okey, faham dua perbezaan terpelihara dan terpelihara. Tu dia. Okey, yang ini. Okey, ini definisi tadi yang kita kata kita cuba bawa kepada murid-murid tingkatan 5 hari ini. Walaupun macam ringkas sikitlah hari ini punya pembelajaran, tapi benda ni sangat penting juga. Yeah. So kalau tengok dia punya definisi, kita minta Auni baca sikit definisi yang ada ni, Auni. Auni. Okey, Auni boleh nampak statement? Auni baca definisi tu dulu. Baca Auni. Membaik pulih sumber-sumber alam sekitar seperti air, hutan, udara dan mineral yang telah digunakan tanpa membiarkan segala sumber itu pupus. Tanpa membiarkan segala sumber itu pupus. So keyword yang kita nak highlight kat sini, dia ada cakap membaik pulih. Kalau dalam SPM keluar soalan nombor 1 yang macam ni, so cari keyword pulih tu, dan student boleh terus tahulah jawapannya adalah pemuliharaan. Pemuliharaan. Simple hari ni kita buat yang simple. Maksudnya ni cikgu dah siap-siap tolong highlightkan warna biru lah kat situ. Tapi dekat kertas pensel tak adalah highlight kan. Kena Kat sini kita sendiri. highlight lah. Okey, baik. Baik, okey. Seterusnya, yang ini kita minta okey, Amirah. Amirah cuba baca kerata akhbar ni punya tajuk. Perak, peka dan komited memelihara hutan negeri. Okey, apa beza dengan kerata akhbar yang tadi, Mira? Perbezaannya? Kalau yang tadi dia cerita pasal untuk memastikan sungai, dia cerita pasal sungai. Kalau yang ni dia cerita pasal hutan pula. Okey, yang ini pasal hutan. Kalau tadi pulihara sungai, yang ini pelihara hutan. Pelihara hutan. Pelihara hutan. Ini yang terbaru lah ni. 2019 kan? Baru lagi. Yes. Maksudnya Malaysia memang committed untuk lestari kan Malaysia lah. Ya. Okay. Jadi di sini Perak Peka committed memelihara hutan negeri. Cuba kita tengok dia punya definisi untuk pelihara. Okay, Syafiqah, definisi yang ni? Pemeliharaan dia meliputi aspek penjagaan dan perlindungan untuk mengekalkan sumber-sumber semula jadi daripada diteroka dengan rakus oleh manusia. Okay. Mengekalkan. So kita dah highlight aspek penjagaan dan perlindungan untuk mengekalkan sumber-sumber semula jadi. Yeah. So kita highlight kat situ. Jadi kalau betul-betul difokuskan, dia tahu dah. Keywordnya itu dan dia punya jawapan mestilah yang ini. Pemeliharaan. Pemeliharaan. Maksudnya dalam exam nanti cikgu dia akan bagi penyataan seperti itu, mereka hanya perlu tulis tajuk apa kat itu? Untuk analisa saya untuk kertas peperiksaan SPM 2018 dan 19, untuk tajuk yang bab 1 ni, dia macam tu. Dia bagi kita point dan kita tulis bawah tu. Tulis itu di bawah topik mana? Di bawah tak tu maksudnya jawapan dia apa. Okey, tulis nanti jawapan Wani dia. boleh tengok lala sekali saya bagi dia punya soalan SPM dia. Okey, boleh. Kan? Simple-simple sikitlah. Okey. Yang ini. Okey, yang ini saya tak bagi kerata akhbar lah kan. Okey. Aktiviti atau kajian menggunakan pengetahuan sains, okey. Pengetahuan sains untuk tujuan amalan dalam industri, pertanian, perubatan, penjagaan dan lain-lain. Kalau tiba-tiba kita dalam exam, kita dapat ayat macam ni je dalam kotak. Kan? Boleh jadi blank juga kan? Betul. Sebab tu kita kena tekankan. So kalau kita tengok highlight pengetahuan sains. Okey. So guna pengetahuan sains tujuan apa? Amalan dalam industri. Okey, industri, penjagaan, pertanian, perubatan dan lain-lain. Kalau kita fokus pada ni, kita dapat dia akan highlight kepada Mira. Jawapan Mira? Apa dia Mira? Agak-agak.
Kelestarian teknologi. Kelestarian teknologi. Kita cuba tengok Okey, yang ini teknologi saja. Even Teknologi. walaupun kita dah highlight tadi, Amira masih lagi confused, masih keliru jawapan. Sebab kita bawa satu Malaysia untuk fokus. Betul. Tak apa Amira, good tak try. Maksudnya jujur kan. Jujur, salah sekarang tak apa, jangan salah kemudian. Okey. So, ini jawapannya teknologi. So, fokus kepada keyword-keyword ataupun yang saya dah birukan lah. Okey. Okey. Ini simple saja. Inilah definisi yang ada. Okey. Kita tengok nanti Wani apa dia punya magic belakang ni jawapan dia. Okey. So keadaan hutan, persekitaran dan lain-lain yang tak berubah atau terpelihara asal. Okey, kita try Amira lagi sekali lah supaya dia cover balik yang tadi. Dia dah segan dah tadi kan? Cikgu pilih Amira ni. Amira kena buat terbaik ni Amira. Okey, yang ini definisi untuk apa? Kelestarian. So betul. Betul. Inilah yang Wani tanya tadi kan. Apa maksud kelestarian tu cikgu? Inilah. Dalam definisi yang ada dalam kamus, inilah dia. Yang tak berubah atau terpelihara asal. Okey, itu dia maksud kelestarian. Yes. Okey, bagus Amira. Amira dia dah tak takut dah nak jawab tak lepas takut ni. jawab dah kan. Okey, bagus Amira. Kita cuba lagi yang ini. Okey. Yang ini saya terpaksa bagi jawapan sebab Amira dah bagi jawapan tadi Okey, yang ini panjang sikit dia punya definisi. Okey, aktiviti atau kajian menggunakan pengetahuan sains. Itu digabunglah untuk tujuan perindustrian dan lain-lain bagi memenuhi keperluan generasi sekarang tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka. Jadi kalau tengok dia punya definisi tu macam bergabung. Yang inilah yang dinyatakan oleh Amirah tadi. Inilah kelestarian teknologi. Ya. Okey. Okey. Okey, boleh sambung lagi? Boleh? Boleh. Okey. Dia Semua berempat. nak sambung ke semua nak rehat dulu? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Tapi kalau tengok muka tu, jangan tipulah. Wani pun pernah jadi pelajar juga tau. Bila cikgu ajar-ajar, kita rasa macam cikgu, bagilah kita nak rehat dulu. Okey, tak apa. Ini Kak Wani tolong wakilkan anda semua. Apa kata kita berehat dulu seketika dan jangan ke mana-mana. Kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku. Selamat Hari Guru, #terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri dan juga guru kita hari ini, Cikgu Nur Adiza Ramali serta para pelajar dari SMK Senggambut Jaya Kuala Lumpur. Baik, dah cukup rehat dah semua tadi? Cukup rehat ke belum?
Dah. Okey, jadi anda di rumah mungkin ada yang sedang menyaksikan Road to Success di luar, tapi sebelum tu Wani nak pesan jugalah untuk sentiasa patuh pada SOP, pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Selagi kes kita belum capai kosong lagi, selagi itu kita kena berusaha untuk putuskan rangkaian COVID-19 sama-sama. Okey? Alright, jadi kalau anda sudah bersedia, mari kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita untuk asas kelestarian hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, baik kita sambung lagi. Okey, masih benda yang simple lah. Masih benda yang simple. Jadi kali ini kita bawa satu rumah 2 tingkat. Sebuah rumah teres 2 tingkat. Soalannya, apakah ciri-ciri yang perlu ada supaya rumah ini menjadi rumah lestari? Okay. Maksudnya kita perlu tambah beberapa elemen supaya rumah ni boleh dinyatakan ataupun digelar ataupun dipanggil rumah lestari. Ada ciri-cirinya yang kita kena tambah dekat rumah ni lah. Okey. So kita ada sesiapa yang volunteer untuk nyatakan ciri yang pertama? Berapa ciri cikgu Dia ada nak 5. untuk ini? 5. Okey. Siapa tadi jawab? Auni. Auni. Okey, sekali lagi Auni. Lubang udara untuk pengaliran haba keluar. Lubang udara untuk pengaliran haba keluar. Itu yang pertama, betul ke cikgu? Betul. Okey, bagus Auni. Okey, pastikan ada lubang udara untuk memastikan pengaliran udara keluar. Okey, yang kedua. Siapa nak cuba yang kedua? Saya. Siapa tu? Amirah. Okey, Amirah dengan confidentnya. Dipersilakan. Cat warna yang cerah untuk memantulkan haba. Betul cikgu? Betul. Cat warna yang cerah untuk memantulkan haba. Okey, bagus Amirah. Itu bagus. kalau ada 2 ciri tu maksudnya dah lestari dah jugalah rumah. Okey. Ciri yang ketiga. Siapa yang berminat untuk share yang untuk kongsikan ciri yang ketiga? Nurdini. Dini? Okey. Panel solar sebagai sumber tambahan tenaga cahaya. Tenaga elektrik. Dini boleh ulang sekali lagi, dekatkan dekat mic sikit. Biar kita boleh dengar jelas jawapan Dini. Panel solar sebagai sumber tambahan tenaga elektrik. Betul cikgu? Betul. Panel solar. Okey, bagus Dini. Okey, itu di antara ciri yang kuat lah. Tak semua rumah kita di Malaysia ada panel solar tu. Ya. Kalau kita pasang panel solar, so dia akan jadi sumber tambahan untuk tenaga elektrik di rumah kita. Ya. Itu yang ketiga. Okey, yang keempat. Saya. Boleh. Syafika. Boleh. Boleh. Takungan air hujan untuk membasuh laman dan menyiram. Syafika termute mikrofon. Sekali lagi Syafika. Takungan air hujan untuk membasuh laman dan menyiram pokok. Kita boleh gunakan balik air hujan tu daripada kita menggunakan air pipe, sebab air pipe boleh membazirkan. So kita reuse balik air tu. Reuse air takungan air hujan tu? Ya, betul untuk ke cikgu? penggunaan seperti basuh kereta. Wah, ini mesti biasa buat ni. Takung air hujan lepas tu basuh kereta menggunakan air hujan. Ini di antara amalan yang kita cuba pupuk kepada generasi muda. Yang kalau duduk di apartmen mungkin susah nak buat, tapi kalau duduk di rumah teres boleh buatlah. Takung balik hujan. Sekarang Malaysia petang-petang hujan kuat, kan lebat, kan, jadi boleh takung dan kita guna balik untuk siram pokok-pokok di halaman rumah kita. Pada masa yang sama boleh menjimatkan penggunaan air juga, kan cikgu? Okey. Dan ciri yang terakhir? Siapa nak cuba yang terakhir? Siapa ada ciri lebih yang terakhir boleh? Okey, Auni, dipersilakan. Auni lagi. Kedudukan rumah yang memaksimumkan kemasukan cahaya matahari. So macam tak payah bazir elektrik lah nak pasang lampu. Ini lebih kepada ciri kalau kita nak bangunkan rumah atas tanah sendiri. So sekarang dia cuaca sangat panas. Kalau panas kan, kalau sejuk sangat sejuk. Kalau pilih rumah betul-betul dekat dengan matahari pun susah juga. Betul. Okay. So itulah di antara 5 ciri lah yang ada
So 5 ciri yang ada. 5 ciri So rumah itulah lestari. 5 ciri yang dah dinyatakan oleh pelajar-pelajar tadi. Okey. Baik, bagus semua dapat jawab dengan betul. Okay. So kita cuba yang seterusnya. Kini benda itu saya kata kita buat benda santai dulu. Ya. Okey, yang ini adalah konsep utama. Kita panggil konsep utama untuk kelestarian. Okey, kita ada berapa konsep? Syafiqah dalam kelestarian? Kita ada 3 konsep. Okey, di antara konsep yang ada? More from less. Okey, lagi? Close the loop. Okey, closing the loop. Dan efficient design. Ya, betul. Okay. Dalam banyak-banyak buku tu yang semua bahasa Melayu ni je yang bahasa Inggeris lah. 3 konsep ni. 3 konsep. Okay. So dipanggil konsep utama untuk kelestarian. So yang first, closing the loop. Kalau kita kata untuk kata dari ayam kita guna telur dan kita makan balik ayam. Dia closing loop itu sekitaran penuh lah. Macam tu kita panggil closing the loop. Ya? Dan kita ada efficient design. Kita boleh design, kita boleh reka bentuk. Tetapi yang ini efficient. Adakah yang kita reka bentuk tu betul-betul sangat-sangat macam mana cakap sangat-sangat efisien untuk digunakan. Dan juga kita ada more from less. Naik kereta dia akan banyak kereta atas jalan raya, tapi bila kita kata more from less dia akan jadi satu bas cukup untuk cover semua pemandu-pemandu kereta untuk masuk dalam tu, dan jalan tu boleh ada satu bas saja jalan. So more from less. Sama juga seperti couple kita berkongsi kenderaan untuk ke satu tempat kerja. Betul tak cikgu? Okey. So itu konsep utama. Jadi kita bawa di sini dia punya wording besar tu supaya student boleh nampak lah masa exam. Saya tak kata yang saya highlight simple-simplenya dia akan masuk exam macam tu. Cuma kita cuba terapkan kali ni sebab dia road to success Jadi konten tu kita nak bawa. Betul. Supaya dia boleh recall dan benda basic ni dia boleh lebih. Betul cikgu, dan cikgu buat besar-besar macam tu lebih mudah sebenarnya anak murid cikgu untuk ingat. Sebab kadang-kadang kita sebagai student ni kita nampak benda yang besar dan nyata. Baru masuk dalam fikiran dia cikgu. Okey. Jadi konsep pertama ni penggunaan secara maksimum akan dapat diperoleh daripada sumber yang sedikit. Okey. Volunteer. Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Syafiqah. Saya. Ramai-ramai angkat tangan. Pilihlah. Wani pilih Wani. Yang mana? Saya pilih yang angkat tangan dulu lah. Syafiqah dulu. Syafiqah dulu. Soalan dia. Soalan tak nampak dia lah. konsep utama kelestarian. Nampak tak Syafiqah? Tak nampak. Kena Kak Wani bacakan. Okey, sekarang nampak? Nampak dah. Alright. Penggunaan secara maksimum akan dapat diperoleh daripada sumber yang sedikit. Ni konsep more from less. Okay, confident more from less. Dengan kita tengok betul ke tak? confidentnya. Power Syafiqah. Itu penting. #confident itu penting. Okay, betul. Okay, betul. Itu more from less. Alright. Okey, yang seterusnya konsep ni yang memfokuskan kepada penghasilan sesuatu reka bentuk yang baik. Wani pilih Wani, kita sekarang dia angkat tangan orang yang sama. Saya pilih Amira Batrisha. Mira. Ya. Okey, apa jawapan nombor 2 ni? Soalan dia konsep efficient design. Ya betul Wani. Betul. Konsep yang fokuskan kepada penghasilan sesuatu reka bentuk yang baik adalah efficient design. Okey, bagus Amira. Tahniah. Okey, yang seterusnya. Okey, betul lah jawapan dia. Ya. Okey, dan seterusnya ni. Okeylah, ini ada satu kitaran lengkap untuk proses satu pembuatan. Apa agak-agak ni? Auni lah. Auni angkat tangan juga tadi. Jawapan dia closing the loop. Jawapan dia closing the loop. Closing the loop. Betul, closing the loop. Satu kitaran lengkap untuk proses sesuatu pembuatan. Okey, bagus Auni. Auni pun dah bersedia nak jawab exam nanti ni. Okey. Okey, ini kriteria produk. Maksudnya kita boleh buat produk atau sistem, tapi sekiranya produk itu diaplikasikan dengan teknologi hijau, dia ada kriteria-kriteria tertentu. So kita cuba yang ni kita akan cuba tengok sama-sama lah dia punya ni. Okey.
Okey, yang pertama meminimumkan degradasi kualiti persekitaran. So kualiti persekitaran itu kita jaga supaya dia tak tercemar lah. Okey. Yang kedua mempunyai pembebasan gas rumah hijau yang rendah ataupun SIFA. Okey. Yang ketiga, seterusnya selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua hidupan. Menyematkan tenaga dan sumber tenaga asli dan akhir sekali menggalakkan sumber-sumber yang boleh diperbaharui. Itu. So produk yang kita hasilkan ataupun sistem yang kita hasilkan mesti ada ataupun aplikasi dengan benda-benda lah yang disenaraikan. Apa contoh-contoh produk teknologi hijau yang dah ada sekarang ni cikgu ataupun yang para pelajar dah pernah buat? Yang pernah buat yang mengaplikasikan teknologi hijau ni. Kita tengok dia punya di antara produk, kalau kata kereta kita dah mula dah sekarang dengan kereta elektrik kan. Betul. Yang ada tak mencemar alam dah. Itu contohlah. Kalau pelajar kita akan cuba dia. Sekarang kalau pelajar ni kita guna macam mineral botol mineral semua untuk try supaya alam tu tak ni. Tapi tidak sampai boleh dijual lah. Tapi mungkin boleh digunakan untuk kegunaan diri sendiri. Ya betul. Okey. Cuba. Okey, seterusnya. Okey. Tadi mengenai teknologi hijau punya kriteria, sekarang dasar teknologi hijau negara. So ada dari segi tenaga, ekonomi, alam sekitar dan juga sosial. Okey. Dari segi tenaga, kita akan cuba minta pelajar saya baca lah. Boleh. Okey. Dari segi tenaganya. Sebab ini bukan senang nak hafal yang ni. Okay. Banyak ya cikgu? Banyak juga. Okey. Okey. Syafiqah, untuk tenaga Syafiqah. Untuk tenaga ialah mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga. Betul ke cikgu? Betul. Betul. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua untuk ekonomi. Ekonomi. Siapa nak cuba? Kita panggil Dini. Meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui pembangunan teknologi. Okey, pembangunan teknologi. Ya betul. Okey, bagus ini. Wah, mereka boleh tahu ya, panjang-panjang jawapan ni boleh ingat. Tu yang bagus tu. Okey, seterusnya. Yang seterusnya dari segi alam sekitar. Okey, dasar teknologi hijau negara kita dari segi alam sekitar. Okey. Siapa lagi boleh cuba? Auni? Auni dah ke tadi cikgu? Auni belum? Auni belum. Okey, Auni. Go Auni. Memelihara dan memaksimumkan memelihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar. Okey, meminimumkan mengurangkanlah kesan kepada alam sekitar kita. Okey. Yang terakhir, sosial. Yang terakhir dari sosial, ya. Yang terakhir, siapa tadi? Amira. Go Amira. Ya, saya. Okey, yang terakhir sosial. Meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Ini dasar teknologi hijau untuk negara kita Malaysia lah. Okey. Kita cuba praktiskan. Bagus, semua dapat jawab dengan baik. Ni cikgu tak tunjuk jawapan tapi anda boleh jawab dengan baik. Tapi sebelum kita teruskan lagi dengan soalan yang disediakan oleh cikgu kita hari ini, apa kata kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Tulus setiamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari A, B, C, D, E, 1, 2 dan 3, hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besar kan ku ingat selalu.
kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu, tak pernah lelah. Terima kasih cikgu. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey serta guru kita Cikgu Nur Aliza Ramali dari SMK Segambut Jaya, Kuala Lumpur. Okey Cikgu, tadi kita dah tanya mereka dah dapat jawab dasar teknologi hijau negara secara betul, empat-empat semua. Lepas ni kita nak lanjutkanlah dengan sesi pembelajaran kita hari ini. Jom, kalau anda sudah bersedia, anda di rumah pun sudah bersedia, mari kita teruskan. Okey, baik, kita akan kongsikan soalan SPM yang ada yang berkaitan dengan bab 1. Kita punya fokus pada hari ini adalah bab 1. Ya. So contoh soalan SPM yang saya ada di sini, okey, ini tahun SPM 2018. Ya. Bahagian A soalan 1. Disebabkan beginilah soalannya, sebab tu saya cuba tekankan tadi mengikut kaedah itu. Kalau anda tengok, okey, soalan pertama ni, berikut adalah pernyataan tentang amalan konsep kelestarian dalam kehidupan harian. Jadi poin yang pertama, tin minuman terpakai di kita semula. Yang kedua, okey, najis haiwan digunakan sebagai baja taman. So dia bagi 2 poin saja. Dalam bab 1 banyak yang kita belajar, so 2 poin saja. Dan dia kata nyatakan konsep. So kena tengok soalan, konsep kelestarian itu. Jadi kita terus pergi kepada yang kotak tadi tu. Oh, konsep kelestarian yang mana? Yang bahasa Inggeris tadilah, yang ada 3 konsep tu. Yang 3 tadi. Yang 3 tadi. Okay. So inilah yang contoh soalan SPM yang kita ada lah. Berdasarkan ini, dan Wani kata, cikgu kena tulis jawapan kat bawah je ke? So Wani tengok memang kena tulis di situ je jawapannya. Tempat untuk menjawabnya di situ. 1 markah sahaja. 1 markah bermaksud 1 jawapan sahaja kan cikgu? 1 jawapan sahaja. Okey. Berdasarkan yang jawapannya? Apakah jawapannya? Okey. Jadi kita cuba minta Dini lah. Dini. Oh, Auni angkat tangan. Auni. Kita minta Auni lah. Okey, Auni. Jawapan dia closing the loop. Closing the loop. Okey, kita tanya dulu. Kenapa closing the loop, Auni? Sebab contoh yang dibagi tu tinja haiwan kan. Dia guna balik. Betul ke cikgu? Ya, betul. Pandai Auni. Baguslah Auni. Kawan ni saja je try test tanya macam tu kan. Mana tahu kadang-kadang kan student ni main letak je jawapan, tapi ni bagus, dia bagi jawapan dengan pemahaman yang baik. Okey. Dan yang soalan seterusnya pada tahun 2019, okey. Masih lagi nombor 1. Okey. Masih lagi nombor 1. Okey. Masih konsep yang sama. Kalau anda tengok soalan dia konsep yang sama. Konsep kelestarian. Nombor 1, berikut adalah definisi konsep kelestarian. Okay. Penggunaan secara maksimum akan diperoleh dari sumber yang sedikit. Sebab tu tadi kalau tengok slide saya sebelum, kita saja letak dalam kotak. Besar-besar. Supaya boleh tengok soalan 1 ni dah macam kacang, dah boleh jawab terus. Betul-betul. Okey, nyatakan konsep kelestarian itu. So terus dia tanya direct. Konsep betul? Kelestarian. Dan biasanya kalau katakanlah biasanya soalan ni dah keluar. Dia mungkin tak keluar lagi. Sebab tu kita ada banyak kotak-kotak tadi yang kita readykan untuk pelajar kita study. Untuk SPM 2021. Okey. Jadi ini pun 1 markah. Okey, Syafiqah. Syafiqah. Sila jawab soalan ini. Soalan penggunaan secara maksimum kan. So jawapannya more from less sebab dia gunakan secara benda tu dengan maksimum. So untuk mendapatkan hasil yang betul ke cikgu? Betul. So maksudnya daripada sumber yang sedikit kita dapat penggunaan secara maksimum. Okey. Jadi jawapan dia more to less.
Ni kita nak tanyalah Syafiqah. Nak tanya pelajar-pelajar ni, kat sekolah tengah hujan ke tu? Tengah hujan. Faham feeling-feeling kalau Warni kat sekolah hujan tu seronok tu cikgu. Lagi-lagi duduk dekat mana ni, makmal komputer. Seronoknya cikgu tak masuk kelas, duduk dalam tu. Main lagi dalam makmal komputer tu kan. Tapi ni tak apa, mereka semua yang penting hujan-hujan pun still boleh fokus tu. Okey? Dapat jawab dengan baik soalan tadi. Kita ada soalan lagi ke cikgu? Tak, itu 2 saja sebab dia SPM 2020 soalan tertutup. Kita tak tahu soalan apa yang keluar. Jadi saya tak boleh lah. Masih belum lagi. Sudah tapi kita tak tahu soalannya. Okey, mungkin akan dapat tahu tahun depan lah. Yalah, tahun depan lah. Kan? Okey, nampaknya cikgu bagi contoh soalan SPM tahun 2018 dan 2019. Okey, jadi di sini kita pun dah buat pelbagai soalan. Anak murid cikgu pun dah jawab dengan baik. Jadi kita nak tanyalah mereka berempat, ada apa-apa soalan tak nak tanya dekat cikgu? Apa-apa keraguan yang anda hadapi semasa buat latihan untuk asas kelestarian ni? Boleh tanya cikgu kalau ada soalan? Okey. Syafiqah, Auni, Dini, Amira, ada apa-apa soalan nak tanya cikgu tak? Kalau tak ada, nanti saya minta cikgu tanya soalan. Baik tanya cikgu dulu. Ada tak soalan nak tanya? Okey, nampaknya mereka tak ada soalan nak tanya. Bermaksud, kalau tak ada soalan nak tanya ni, mereka fahamlah 100%. Mungkin cikgu ada soalan nak tanya mereka, cikgu. Sebab dia akan, dia dah tingkatan 5, jadi dia belajar buat pembinaan. Okey, jadi kita minta dia senaraikan. Tadi kita dah baca sedikit lah, kita dah terangkan sikit. So sekarang kita minta dia terangkan sedikit mengenai asas-asas yang ada. Simple lah, asas-asas yang ada. Berapa cikgu nak tu? Saya nak 2 je. Cikgu nak 2. Okey, siapa boleh bagi cikgu 2 jawapan tu? Kita pilih, bagi saya pilih lah. Wani nak pilih Syafiqah. Syafiqah bagi 1, seorang lagi bagi 1 jawapan. Okey. Dipersilakan Syafiqah. Pembinaan. Asas-asas yang digunakan. Asas-asas yang digunakan untuk pembinaan ni, cikgu? Okey. Pembinaan dia ada yang asas yang beban mati dan beban hidup. Kan? Okey, itu beban. Kalau asas? Itu beban. Kalau asasnya? Tak apa, fikir. Boleh fikir. Ada kawan-kawan lain nak bantu Syafiqah ke? Ingat beban mati. Yang pembinaan ringan dan berat. Kan? Bukan. Tingkatan 5. Tingkatan 5. Asas-asas tingkatan 5. Yang kita belajar pembinaan. secara online. Banyak. Mungkin cikgu ada hint ke? Asas ni maksudnya di bawah. Maksudnya binaan bangunan kita di bawah tu. Kita guna asas apa sebelum kita buat rumah. Kawan lain nak bantu tak? Dini, Auni? Amira. Amira dah buka mic dah tu. Okey, Amira. Amira nak jawab ke? Tak apa Amira, cuba je. Cuba je. Asas cerucuk. Yes, asas cerucuk salah satunya. Cerucuk. Dia panjang asas dia. Okey, lagi satu yang pendek sikit. Pendek sikit apa tu? Asas rakit. Okey, asas rakit dia melebar lah. Bagus Amira. Amira bagus bantu kawan-kawan. Okey. Lepas tu cikgu ada soalan lain tak nak tanya mereka? Okey, dalam buat pembinaan, sebab pembinaan ni baru belajar. Dalam buat pembinaan, di bawah yang manakah tajuknya, kita belajar mengenai pengiraan. Okey, pengiraan ni, student general ni suka pengiraan-pengiraan ni. So, okay, dalam bab 1, dalam bab 1 kita ada belajar mengenai pengiraan. Apa yang kita kira? Apa yang kita kira? Kak Wani nak tahu apa yang kita kira. Apa yang anda kira? Auni? Mungkin Auni boleh cuba. Apa yang dikira? Mungkin sebelum ni ada buat latihan kira-kira, cuba ingat balik. Apa yang kita kira-kira sebelum ni? Auni ingat tak Auni?
Okey, mereka malu cikgu. Maklumlah bila kita online learning ni, kadang-kadang online learning tu tengok masa dia cikgu. Nak ingat tu. Mungkin cikgu ada hint ke apa jawapan dia cikgu? Hint lah sikit. Dia ada di kotak atas dia ada aras, okey. Ada naik, ada turun. Di antara poin dalam dia punya jadual. Jadi jadual dia untuk pengiraan tu. Dari pandangan hadapan, pandangan tengah, pandangan belakang. Apa dia? Siapa tahu? Okay, come on, ni soalan terakhir ni. Siapa boleh jawab memang ada power lah. Kalau siapa jawab, dah boleh balik ke sekolah terus lepas ni. Okey. Syafiqah nak cuba, Syafiqah? Okey. Tak apalah cikgu, nampaknya cikgu kita kena bantu mereka cikgu. Maklumlah online learning ni cikgu ada banyak yang kita perlu hafal. Lepas tu bila dah masuk sekolah ni dia perlu start balik from the bottom cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan jawapannya. Okey. Dan yang jawapan untuk tu ialah ukur aras lah. Ukur aras? Ukur aras. Ingat dia ukur aras. Boleh? Jawapannya ukur aras. Dua patah perkataan je. Okey cikgu. Sebab tu cikgu dia bagi hint tadi, aras kan. Kita disebutlah. Okey. Alright cikgu. Jadi nampaknya kita sudah pun tiba di penghujung rancangan. Mungkin cikgu ada kata-kata semangat ataupun pesanan yang ingin dipesan kepada anak murid cikgu 4 orang di hadapan ni dan juga mereka yang ada di rumah. Dipersilakan cikgu. Okay, kepada semua calon-calon SPM Asas Kelestarian 2021, okay, 2021, diharapkan anda terus berusaha. Okay. Buku teks itu adalah kitab kita. Ada 2 buku teks, kata 4 dan kata 5 itu adalah kita punya rujukan utama. Baca semua yang ada dalam dan cuba buat latihan sebanyak mungkin. Tidak ada yang mustahil dan tidak mungkin A+ itu bukan milik sesiapa. Okay. Cuba yang terbaik. Betul, cuba yang terbaik. Itu dia kata-kata semangat daripada Cikgu Nur Aliza Ramali selaku Ketua Panitia Asas Kelestarian dari SMK Segambut Jaya Kuala Lumpur. Terima kasih Cikgu Wan ucapkan sudi berkongsi ilmu bersama semua pelajar yang sedang menonton hari ini. Dan kita ucapkan all the best kepada Nurul Syafiqah, Amira Batrisha, Auni Khalida dan juga Nurdini Izzati. Semoga berjaya menjawab kertas soalan ini dengan baik dan memperoleh markah cemerlang. Buatlah cikgu anda bangga dan buatlah ibu bapa anda. Buat apa tu? Buatlah ibu bapa anda bangga dengan kejayaan anda semua. Okey? So terima kasih kepada anda yang menonton. Kita jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021 dari saya, Wani Kerry. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Saiful Syafiruddin bin Haji Ilyas, bapa kepada Nurul Syafiqah. Harapan saya agar anak saya dapat menjawab soalan peperiksaan pada tahun ini dengan tenang. Dan saya mengucapkan semua anak-anak SPM pada tahun ini berjaya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwairah binti Allah, ibu kepada Nuri Izzati Fikri. Harapan saya kepada anak saya selamat berjaya, selamat di peperiksaan SPM dan juga selamat mendidik keselesaan kepada kawan-kawannya. Terima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik anak saya, mengajar anak saya, mendidik anak saya. Mudah-mudahan jasa guru hanya Allah saja dapat balasnya.